Contohnya kalau kita buat linked list kan ada insert at back ataupun apa lagi linked list. Rasanya tu lah insert at back. So macam enqueue and dequeue, kita akan guna method enqueue untuk masukkan elemen dalam kita punya queue. Okay. Dia macam insert at back juga lah, tapi dalam queue tak panggil insert at back. Dia panggil enqueue. Kalau dequeue pula, kita akan remove. Remove daripada mana? Siapa ingat queue ni kalau di remove pada mana? Sebab queue ni dia satu je, dia masuk daripada somewhere, remove pun daripada somewhere juga lah ada tu. Dia first come first leave, macam barisan. Betul. Macam barisan. So bila kita nak enqueue, kita nak masukkan data kan. So dia akan masuk ke belakang lah. Macam queue dekat nak beli tiket ke, queue nak beli makanan ke. So elemen baru akan masuk ke belakang. Jadi elemen yang first masuk dia akan ada belah depan lah. So jadi dequeue adalah method untuk remove element. Remove element daripada mana? Daripada depan. Okay, so dia cakap lagi state capital KL. Okay. Q1 and Q2. Q1 and Q2 and Q3 are the instances of Q. So maksudnya Q1, Q2, Q3 ni apa dia cakap? Q1, Q2 ni Q lah. Maksudnya dia dah buat 3 Q. Dia dah buat 3 Q and dia cakap assume data has been stored into Q1. So ini Q1 punya Q. Kalau korang perasan dia punya lukisan ni, diagram dia sama macam linked list. Okay, sebab dia ada elemen, lepas tu ada arrow. Arrow ni menunjukkan maknanya belakang alur star ni, elemen belakang dia Kuantan. Kuantan belakang dia Melaka. So dia macam ada structure linked list dekat dalam queue ni. Okay, so basically kalau korang faham linked list, faham lah, boleh faham queue. Sebab contohnya macam enqueue kan. Enqueue ni basically dalam linked list, dia akan jadi insert at back je lah sebab kita akan insert daripada belakang. Okay. Kalau macam dequeue, kita mungkin ada dalam linked list kita tu ada method insert remove from front. Okay, instead of remove from back ke. So apa yang ada dalam linked list kita boleh guna balik dalam queue lah. Okay, so program segment. Okay, so siapa yang ada soalan ke boleh ni, kalau tak nak cakap boleh ni chat je dekat tu. Okay, so program segment ini start dah soalan State capital. Okay, so sekarang ni capital ni apa? Capital ni kita tengok dia punya jenis data type dia, which is state capital KL. Capital KL. Okay. Okay, line ni siapa yang faham line ni buat apa? Dia macam ada gabung sini, dia macam gabung dua benda kat sini. Satu dia buat satu objek capital. Okay, dia remove. Okay, yang ni dia remove kan? DQ ni dia remove. Okay, tadi dah explain DQ tu remove elemen daripada depan. Jadi kenapa? Apa kaitan capital ni dekat sini, dekat line sini? Dekat sini dia dah remove dah. Jadi capital ni buat apa sini? Siapa tahu? Tak tahu Okay, DQ. Aku rasa dekat atas ni tak ada. Oh ada, okay. Kalau kau tarik sini, DQ punya method, ini public. Lepas tu ada return type. Return type ni adalah something yang kita nak balik daripada method tu. Contohnya, kalau enqueue kan, dia cakap void. So maksudnya lepas kita masukkan elemen, which is in this case state capital KL, kita dah masukkan elemen ke dalam queue kita nak apa-apa tak daripada queue tu. Tak nak lah, yang kita dah masuk, kita kira settle lah. Lepas tu untuk public state capital KL DQ ni, maksudnya lepas kita DQ, kita nak buat dua benda. Satu, kita akan buang, which is dalam body ni lah yang titik-titik dia tak tulis. Okay, dia first kali dia akan buang elemen yang paling depan, and then dia akan store, dia akan bagi balik, dia akan macam method tu akan tinggalkan something lah daripada kita. So basically bila kita run q1.dq, which is this one, q1 ni ada Alostar, Kuantan, Melaka, Batu Baru sampai Kangar ni. Apa yang dia akan buat adalah dia akan buang elemen yang paling depan.
Dia buang, lepas tu dia macam bagi kita balik. So bila dia bagi kat kita, which is the return type tu, return punya value, return value kita panggil. Bila dia bagi dekat kita boleh buat something lah dengan benda tu. Kita boleh buat, which is kita store dalam capital. So first time kita buat ni, q1.dq, kita akan dapat apa? Allostar. Jadi Allostar dah buang. And then bila kita buat satu lagi line, which is second line, okay, kita buat lagi dq, kita akan dapat quantum pula. Quantum boleh store dalam elemen lain lah, variable lain lah instead of capital ni. Sebab capital ni dah store Allostar kan. Bang Yafi, kan kalau Q1DQ tu kan, so kalau kata kita dah buang tu Allostar, okay. So if another line yang Q1DQ tu dia akan, kalau kita call out balik dia akan pergi quantum pula ke? Dia pergi quantum pula. Okay. So basically dalam body DQ ni dia akan cakap buang elemen yang paling depan lah, ataupun buang dalam linked list ada head dengan tail kan, ataupun first dengan last. Dia akan buang head. Always buang head je dalam body ni, tapi dia tak tulis lah dalam ni. Okay. Q1 and Q2. Okay. Dia tanya apa soalan A ni? Dia nak okay, draw a diagram. Okay. You are to indicate. Okay, draw a diagram of Q1, Q2 and Q3 after the execution of the program segment. Okay, so dalam ni, okay, dia cakap Q1 dah ada value, tapi dia cakap Q2 dan Q3 dah buat dah, kita dah create Q2 tapi value tak ada lagi. Okay, yang ada value cuma Q1 je lah. Q1 ada value ni, Allostar quantum Melaka Kota Baru. Draw a diagram untuk Q1, Q2, Q3 after the execution. Okay, first kita tengok A. You are to indicate the front and rear of Q1, Q2 and Q3 respectively. Okay. So kita tengok sini, first kali kita akan remove first element. Dia macam kita track lah apa yang buat. Every line kita akan track. Q1, kita akan store Allostar dalam capital. Lepas tu while Q1 is okay, dia cakap sini while Q1 is not empty lah. Okay, kalau kita tutup ni, kita tutup tanda seru ni. Okay, ni maksudnya selagi Q1 tu empty. Tapi kalau kita nak sini, maksudnya selagi Q1 tu ada benda lah, maksudnya while ni. Selagi Q1 is not empty, selagi ada elemen dalam dia, kita akan buat benda yang dalam body ni lah. Okay, so kita akan store, kita akan buat ni lah, capital sama dengan Q1.dq. Okay, capital tadi dekat sini, Allostar kan. Bila kita dah start masuk first time, while loop ni, capital jadi apa? Of course jadi quantum kan, sebab quantum ni kan dia next element. So mula-mula Allostar ni paling depan. Lepas tu kita remove Allostar tu, quantum pula yang jadi paling depan, which is the front lah. Dia suruh label kan. Okay, label. So sekarang ni capital yang ni tadi Allostar, yang ni quantum. Okay. Dia cakap apa ni? Okay, supaya kita tak tahu ni apa ni 437230445 ni. Okay. Tak tahu, kita scroll atas tengok dia punya definition. Okay. Definition. Welcome Faris. Okay. Tuan. Yeah, okay. Okay, so sekarang ni state capital KL ada dua benda. Yang ni capital name, lepas tu capital distance. Okay, distance lah ni, distance. Okay, kita taruh nombor tu mewakili distance. Okay, sekarang kita dah simpan quantum in this case dalam capital. If capital dot get distance, maksudnya sekarang get distance ni akan return apa? Return value yang mana satu? 230. 230, betul. Sebab sekarang ni capital, even though mula-mula tadi kita buat kita dapat Allostar kan. In this case dia punya distance 437 lah. Tapi kita dah buat dua kali lah DQ ni. First kat sini, first kat sini. Lepas tu bila dapatkan get distance, kita akan dapat 230 lah. Okay, 230 dia akan test lah. Okay, kalau distance tu lagi besar daripada 250, kita akan masukkan dekat dalam Q2. See, dia akan masukkan in Q capital inside Q2. Into Q2. Maksudnya kalau ni kalau lebih, kalau kurang daripada 250 ataupun sama ataupun lebih kurang. Sama ataupun kurang daripada 250, kita akan masukkan ke dalam Q3. Inilah maksud dia. Jadi korang kena lukis lah, aku tak tahu, sekejap aku try tunjuk aku punya whiteboard sana. Aku ada whiteboard. Lepas tu tadi dia kata blur kan.
Kalau blur, tak best lah. Sekejap try Stop presenting. Whiteboard. Okay, sekejap Okay. Ya lupa nak cakap sebab malam ni saya tak boleh record sebab OBS ni guna untuk ni lah, untuk tunjuk whiteboard ni semua. Dia jenis macam lag lah. Tadi dah try lag. Boleh. So maksudnya kena orang lain record lah. Yang Google Meet ni pun dia tak boleh record automatically. So, siapa boleh record? Anyone? Record macam biasa je, record screen. Boleh tak Q ni? Tulisan Q Saya ni? tak boleh nak rekod tuan. Ya. Terbalik tuan. Q tu dia di paralel. Dia di mirror. Tuan. Dia mirror. Oh, dia mirroring. Okay. So korang tak boleh baca lah. Kalau dia terbalik korang tak boleh baca. Jadi Jadi Sekejap aku tukar. Okay, sekarang boleh? Nice. Okay. thank you Sakinah. Macam mana? Sakinah kata dia boleh record. Okay, thank you Sakinah. Okay, so kita ni lah. Markah banyak soalan ni. Soalan ni ada 6 markah. Okay, aku boleh letak sebelah sebenarnya. Sekejap cuba overlay. Kalau ni apa yang terbalik? Terbalik tu apa nama? Soalan dia terbalik. Soalan terbalik Okay. Tak apalah terbalik, korang pandai baca. Okay. Okay, sekejap aku mirrorkan dia. Display. Tapi kabur tak soalan tu? Tak kabur Tak kabur sangat. Bagi saya tak kabur sangat tapi okay, tak apa. Boleh try zoom je. Transform. Flip horizontal. Sekarang okay okay. Yep. Boleh baca tak? Okay. Okay tuan. Cantik Sekejap Kita nak tengok dia punya ni je. Soalan je. Apa putih ni buat tengah sikit. Okay. Tadi dah setting sebenarnya. Lepas tu rupanya tak kena. Okay, besarkan sikit. Okay. Nampak Nampak tuan. Alright. Okay, so kita akan start. Tak nampak ni. Melaka, Ipoh. Betul lah. Ni hujung ni dah habis. Lepas Melaka, kota baru. Okay, so first kali kita akan label lah Q1, Q2, Q3. Tapi tutup tanya aku pula. Okay. Putih ni bawa ke kiri sikit. Okay. So first kali kita akan label, kita akan tulislah Q1 lepas. Sekejap. Kenapa dia jadi mirror? Mirror yang mana ni apa tulis dulu tadi tadi dah okey, tadi yang lain. Macam pelik ingat kidal je. Okay. Sekarang okey ya. Okay. Alright, okay. Q1, Q2, Q3. Okay. First time guna ni. Okay. Next, kita akan lukis satu lah. Korang kena lukis for every loop ni, every cycle lah maksudnya. Sekali kitaran jadi macam mana Q1 tu. Okay. So, Q1 ni aku dot je lah sebab every time kita buat ni, kalau korang perasan, kita just DQ je. Jadi, korang boleh lukis setiap kitaran tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, kalau tengok sini kan, dia punya markah 6 kan. Sebab apa 6? Sebab akan ada 6 elemen je lah. Jadi, benda ni akan jadi 6 cycle je. 1, kan tadi Alustar dah buang kan. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Lepas tu 6 markah dia akan ada 6 cycle. Tu korang boleh check lah, maksudnya kalau ada 6 cycle, betul lah jawapan korang. Okay, so DQ ni aku tulis dot-dot je sebab dia akan buang je elemen, akan berkurang lah. Jadi, tapi senang soalan ni. Okay, Q2. First kali Kuantan. Kuantan lebih besar daripada 250 tak? 250, 230, 230 lagi rendah kan. So Kuantan tu lagi rendah. Dia akan masuk dekat Q2 ke Q3? Q3. Q3 kan, okay. Q3 kan. So Kuantan masuk Q3. Korang kena tulis lah. Siapa join? Okay. Korang kena tulis macam yang dia tulis. Korang kena tulis macam yang dia tunjuk. So fill je lah. Maksudnya lepas ni apa? Melaka 145. 145 pun lagi kurang daripada 250. Masuk Q3. Melaka lepas tu Kota Baru. Kota Baru dah start lebih kan. So dia akan masuk ke atas lah. Which is Q2. Lepas tu KB, Kota Baru. Lepas tu Johor Baru. Johor Baru pun lebih. Tapi kalau lukis dia lah dalam bentuk square bracket tu macam yang dalam soalan. Okay. So alright. Aku boleh off ni, aku boleh ni. Nampak soalan Okay. So program segment untuk B. Asal ada caption ni. Nampak apa-apa tuan? Okay, tak nampak Okay, sorry. Okay, Okay, nampak sekarang? Nampak soalan Dia tengah loading. Okay, nampak Ya, nampak. Alright, so program segment B diguna for instead of while. So kalau korang perasan dia akan start daripada kosong sampai I ni lebih kurang daripada 3. So 0, 1, 2. 0, 1, 2 maksudnya ada 3 kali lah. Okay, korang jangan tengok dekat sini 3, so assume tapi memang 3 kali pun. Kalau korang tak boleh depends on ni sangat lah. Korang kena tengok starting ni dekat mana, ending ni dekat mana. Kalau starting ni dekat 1, dia akan jadi 1 dengan 2 je. Even though hujung di 3, 2 kali je lah dia run. So korang kena tengok, korang kena penting lah situ. Okay, so dia akan run berapa kali ni? 0, 1, 2, 3 kali. Lepas tu Q1 akan NQ. Instead of dia bagi directly, dia bagi object state capital KL tu, dia bagi macam ni. Q2.dq. So dia berkait macam soalan, dia berkait dengan soalan first sebenarnya. So korang kena dapatkan jawapan soalan first dulu, baru boleh buat soalan ni lah. Sebab Q2 kalau tak lalu soalan first dia kosong kan. Okay, so Q1 ni lepas kita run kita dah lalu soalan A ni, Q1 dia jadi apa? Mula-mula macam ni. Mula-mula dia macam ni tau. Alustar, Kuantan, Melaka, Kota Baru. Lepas kita dah buat soalan ni, yang kita trace tadi tu, apa yang terjadi dekat Q1? Q1 dia akan kekal keangalan kosong ke? Ke alustar? Yeah. Q1 dia akan jadi kosong. Dia akan jadi empty lah. Sebab apa dia empty? Sebab dekat sini kalau korang perasan dia ada dua ni. Satu kita tengok sini Q1.dq. dq ni kita bukan just ambil elemen depan je. Kita buang sekali. Okay, bila kita buat dq untuk satu Q tu lah, contohnya Q1 ni, kita dq, kita akan buang alustar tu terus. Maksudnya dalam Q tu tak ada dah. And then kita akan ambil alustar tu untuk disetkan kepada variable apa-apa. So betul lah tu, Fahim, kosong, dia jadi kosong. Okay, so sekarang ni basic. Kiranya lepas habis program A tu, Yep. maksudnya tinggal satu je lah Q1 yang tinggal. Memang kosong terus. Habis terus. Habis terus. Okay, kalau perasan kat sini dia punya while loop ni dia cakap while Q1 is not empty. So maksudnya bila Q1 dah empty dia akan baru habis loop ni. Kalau Q1 tak empty dia akan run. Selagi ada elemen dia akan buat lagi lah. Sebab basically kita boleh concludekan dia lepas loop ni Q1 akan empty. Sebab apa? Sebab dekat sini dia punya
dalam bracket ni dia punya condition untuk while loop ni, selagi Q1 ada elemen. So selagi Q1 ada elemen dia buat dalam ni. Okay, faham yang tu? Dapat Dapat. Faham. Alright, good. Lepas tu untuk soalan ni kita just ni pun macam tracing jugalah. Q1 Q2 Q2. Okay, so sekarang ni Q1 kosong kan. Q1 dia akan NQ. NQ maksudnya masukkan daripada belakang Q2 punya DQ. Faham tak yang tu? Kalau korang baca sekali tu, maksudnya NQ ni masukkan apa? Dalam kurangan kena tulis kita nak masukkan apa? Kita nak NQ apa? NQ apa? Q2 punya DQ. Yang Q2 punya DQ tu nampak tak apa dia? Yang tadi tu lah KB, JB semua tu. KB, JB kan. So untuk berapa kali ni? 0, 1, 2. So I ni 0, 1, 2 kan. Dia akan buat 3 kali. Dia akan masukkan result untuk DQ of Q2 ni. Okay, kita buang Q2 punya elemen paling depan. Lepas tu dia masukkan dalam Q1. Okay, yang ni pun sama lah. Okay, sekejap aku tunjuk. Okay, Q1 ni dah kosong. Aku tunjuk ni ya. Okay. So basically ni separuh jalan lah aku buat. Separuh jalan Q1, Q2 tadi. So first kali dia akan, okay, Q1 ni memang empty lah lepas kita dah run A. Okay, so first kali untuk 3 kali kita akan tulis lah sini. Okay. First kali I sama dengan kosong. Kita buat dulu untuk first time. I sama dengan kosong. Q1 akan DQ apa? DQ elemen daripada Q2. So basically tak ada soalan dah DQ daripada belakang ke depan. DQ always daripada depan. Sebab yang ni macam Q lah. Q masuk ke belakang, keluar ke depan. Okay, siapa yang masuk dulu dia adalah orang pertama keluar. First in, first out. Okay, so Q1 akan NQ, Q2 punya DQ. So kita akan ambil lah KB ni, kita akan buang dia. Kita akan masukkan dalam Q1. Okay, sekarang untuk I, guna pen ni je lah. I sama dengan 1 akan buat lagi benda yang sama. Ambil lah JB pula. Okay. Lepas tu, okay, sekarang ni elemen dalam Q2 dah berubah. Lepas tu untuk soalan yang bawah tu pun ulang benda sama je lah. Tapi gunakan elemen daripada Q3. Okay, ada beza ke dia punya coding ni? Tak ada kan? Dia cuma tukar Q1, Q2. Okay. Faham tak? Ada yang tak faham tak? Faham tak? Siapa yang tak faham? Ada soalan? Saya faham tuan. Okay, orang lain? Ada yang macam pening-pening faham Okay, soalan ni okay, DQ ni sebab dia tanya soalan yang macam simple kan. Okay lah, tu berapa markah dah tu? Senang lah. 6, 4, 10 markah lah dapat. Easy Okay. Alright. Kita boleh link list ada yang berminat ke nak belajar? Ke korang ada topik sendiri? Macam untuk nak stack ke, release ke? Walaupun release tu dah ada video yang aku buat tu. Yep. Boleh. Yang Boleh je, Mas. list tu yang semalam tu. Yang anak. Okay. You bukan soalan semalam kan? Boleh je, boleh. Boleh Okay, so sekarang ni ke nak aku ajar daripada awal je sebenarnya list ni macam mana dia punya? Boleh juga. Boleh Boleh. Oh, ikut semangatnya tu. And then boleh kaitkan. Dalam soal test ni ada tak? Soalan yang boleh try. Okay, tak apa. Sekarang ni aku nak tunjuk dia punya ni dulu link list punya diagram dulu. Lepas ni kita akan buat coding terus. Kita akan implement sendiri link list tu. Okay, so link list ni basically samalah dia punya diagram macam Q tadi. Okay, dia akan ada elemen. Oh, tadi soalan Q tu jangan lupa untuk ni Nanti kalau dia cakap kena label front dengan rear, which is first and last element, kena label lah. Okay, so link list pun sama. Dia akan ada elemen mula daripada depan. Okay, contohnya tak kisahlah bentuk dia apa pun. 1 kan. Lepas tu dia ada arrow. Arrow ni menandakan lepas ni apa dia. Okay.
Lepasnya apa dia? Let's say lepas 1 ni linked list kita disimpan nombor 22. Okay, lepas tu disimpan nombor 77. Lepas tu apa yang menandakan 77 tu last element? After Null. dia final. Ada null. Ada null. Null. Ada null lah. Okay, point to null. Alright. So settle lah. Jadi daripada sini kita dah boleh kenal pastilah. Boleh tengok dekat sini secara grafikalnya kita nampak yang ni adalah first. Yang ni adalah last. Okay. First ni adalah variable lah sebenarnya. Kita simpan dalam first disimpan value untuk bukan satu. Dia bukan simpan value satu. First ni. First ni disimpan value ni segebuk ni. Disimpan satu node tu. Okay, last ni, okay, ni type node. Okay, node. Yang ni pun node. Okay, disebabkan node, dia mesti kena simpan node juga. Okay, node, simpan node. Dia tak boleh simpan satu. Satu ni integer. Okay, yang ni, ni bukan last sini. Okay, so instead of dia simpan 77, dia simpan ni lah, satu ni. Satu node tu terus. Okay. Yang ni basic punya ni lah, basic punya linked list representation. Dia punya grafik dalam cara diagram lah, gambar. Okay, so sekarang kita boleh move on to coding. Okay. Alright. Nampak screen? Okay. So let's say yang ni main class. Kita nak start pada awal ni, memang daripada awal gila. Kita akan create satu kelas, nama kelas tu linked list lah. Of course lah linked list kan. Kita dah ada dah sebenarnya. Mana? Tekan mana ni? Siapa tahu? Tuan present apa? Tak nampak apa pun. Oh yeah, tengah present ni, tak nampak Nampak tuan. Ada je tadi. Oh ada yang tak nampak. Saya nampak. Ya Allah Akbar, masalah apa ni? Okay. Okay. So, mana kelas aku? Alamak. Perspective. Reset perspective. Okay. Okay, nampak. Nampak Okay, cun. Linked list. Ni kelas linked list dia kosong lah. Okay. Maksudnya bila kelas ni start daripada kosong, maksudnya bila soalan tu suruh kita buat sendiri, kita boleh decide lah sendiri nak buat apa. Okay, first kali kena decide. Okay, kita total kena decide dua benda. Satu variable, satu lagi method. Variable ni apa benda yang linked list tu ada. Method ni apa benda yang linked list tu boleh buat. Tu point dia lah. Variable. First kali kena fikir variable apa yang linked list ni kena ada. Semua linked list akan ada dua benda. Okay, walaupun dia kosong, tak ada node dalam dia, kita akan ada node first. Okay, node first. Ataupun first boleh. Head lah. Node dot head dot tail. Head. First lah, first, last. Okay, so basically semua linked list yang kita create kat sini, let's say kita settle macam ni je. Okay, let's say lah. Lepas tu kita create linked list LL. Okay, sama dengan new linked list. Kita create objek dia. Apa yang akan tercreate sekali adalah first dengan last ni. Okay, faham Okay. Next kita akan buat constructor. Siapa yang tak tahu constructor tu apa? Tak tahu semalam aku dah explain ke belum. Tapi siapa yang tak tahu? Yang ni yang anak, ayah semua tu ke? Ayah anak tu dia punya objek kan semalam. Tapi ni idea dia sama lah. Constructor ni semua itu dah. Kan? Yang default. Umur nama semua tu. Okay, so ada yang jawab tu juga default kan. So yang semua method, basically constructor ni method lah. Okay, dia method biasa je. Maksudnya apa yang linked list ni boleh buat. Okay, default semua. Okay, default constructor betul lah tu. Ada default dengan normal,
Lepas tu, tapi constructor tu apa sebenarnya? Apa yang membezakan dia dengan method biasa? Okay, aku tunjuk Dia ada attribute. Kurang tepat. Sebab method lain pun boleh ada attribute, maksudnya boleh ambil parameter dan argument dalam kurungan tu. Buat private. Okay. Welcome Yana Aziz. Awak student baru Okay, so public void, let's say kita create satu method biasa lah. Method biasa kita cakap something. Cakap okay, yang ni adalah method yang biasa, dia bukan constructor. Cakap, okay, sekarang kita tulis ni. Method ni bila kita call, dia akan buat something which is this is a linked list. Dan dia akan jerit macam tu. This is a linked list. So macam mana kita nak guna method ni? Semua method kita nak guna, cara dia sama. Which is method ni kita first kita kena figure out ada kepunyaan siapa lah. Okay. And then kita buat apa? Tulis nama method yang tulis tu. Call. Okay, tulis nama method ni cakap ni. Alright. Sistem cakap. Sistem awak tu tak payah sebab Dah. Dah ada, okay. So itu dah cakap lah. Oh, tapi dia cakap ada error. Kita baca error dia. Dia cakap method cakap is undefined for the type main. Sebab apa dia cakap macam tu? Dia cakap method cakap ni dia tak kenal. Sebab apa dia tak kenal? Dia tak tahu type dia. Dia tak tahu. Tak ada kelas cakap. String ke apa? Yang tu bukan string tu apa. Dia cakap tu apa dia macam tu. Sebab apa dia tak kenal? Cakap tu apa? Dia, dalam main ni dia cakap ni apa dia cakap tu? Dia tak tahu. Tak ada kelas kan? Dia tak ada, maksudnya cakap ni siapa punya? Link list punya kan? Link list kita dah create objek which is LL kan? So kita kena bagi tahu Java cakap ni LL. link list yang LL ni punya. Okay, kita kena bagi tahu method ni siapa punya. Basically kalau kita ada, okay, aku copy sini. Create class dalam ni which is in the same class. Kalau kita buang, okay, this is from main instead of this is a link list So ada beza lah, boleh tengok beza. First kali kita akan call daripada link list punya, kita run. Dia akan cakap this is a link list. Tapi bila kita padam yang ni, okay, yang ni pun ada cakap, yang ni pun ada cakap. Tapi dia pilih cakap yang mana? Dia akan cakap, dia pilih yang, okay, ni kan terus. Ni special case lah, static ni. Tak apa korang tak perlu ni. Okay, so cakap yang ni, kita dah tak bagi tahu kelas mana yang punya, dia akan ambil yang of course lah dalam main punya. This is from main. Okay, so kena ingat yang tu untuk access method daripada objek kena ada LL dot tu lah. Objek lepas tu dot. Sekarang apa beza dia cakap ni which is regular method dengan constructor. Constructor adalah method yang tak ada return type, lepas tu nama dia kena sebiji dengan nama kelas. Kalau korang perasan ni kena copy paste ni link list. Constructor ni kita tak payah call. Jadi dia bila masa dia bergunanya kalau tak payah call. Okay. Okay, siapa yang ni? Ada idea. Kita tak call dia, kita tak pernah call dia tapi dia ada masa dia call. Macam mana dia boleh call? Apa beza constructor tu dengan method biasa? Okay. Yang saya tahu default ni selalunya value dia kosong, jadi dia memang akan tetap kosong. Kosong kalau okay. Tak ada value. Default akan kosong, normal dia ada argument Okay. Tapi sekarang ni constructor tu sebenarnya dia akan dipanggil kepadam semua. Okay, kalau korang perasan dalam main ni kita tak call mana-mana method pun, kita just create je. Sebelum ada constructor, okay. Sebelum ada constructor dia akan, aku comment dulu, aku buang lah. Instead of comment nanti korang tak nampak. Okay, aku buang dulu. Buang. Okay, sekarang ni aku create je. Tak ada apa kan? Dalam ni dia tak print apa-apa. Tak ada apa yang berlaku. Jadi bila ada constructor ni akan dipanggil as soon as kita create object. Yes. Bila kita run, dia akan cakap macam ni. You just create a link list. Tapi kita tak pernah panggil pun method ni. So sekarang ni apa yang kita nak buat as soon as we create an object. Let's say kita create apa? Kita create car kan.
bila kita dalam dunia kita ni, bila kita buat satu kereta, apa yang kita nak kereta tu ada, kita boleh bubuh dalam konstruktor. Okay, kalau macam dalam game kan, kita buat game ada main character, lepas tu ada enemies. Enemies tu ada kelas dia. Semua enemies, bila kita create diorang, kita nak bagi dia apa? Let's say kita bagi dia nyawa, boleh set lah dalam ni. Bagi enemy tu nyawa. Maksudnya kita tak payah call separate method lah, sebab memang kita tahu dah bila kita buat enemy tu, kita nak do something yang memang kena buat dah. Okay. Sekarang ni apa beza link default dengan normal tu adalah, saya aku tulis string kan. Ni boleh ambil ayat, string ayat. Jadi user boleh pilih dia nak guna default ke normal. Yang ni default which is kosong, yang ni normal. Macam mana user nak pilih? So user ni maksudnya programmer lah, dia boleh pilih nak guna yang mana. Dia akan decide kat sini dia nak kosong ke ada value. Jadi Java tahu bila ada value dalam ni, ini dari main. Itu beza dia. Beza default dengan normal adalah in the remain. Di in the remain ni dia akan pass ke sini, masuk dalam string ayat ni. So instead of kita guna yang ni, kita akan guna yang ni lah, which is kita akan print ayat. Okay, kalau perhatian dalam soalan, aku tengok soalan let's say ni link list pandemic. Okay, ni ada normal constructor, accessor. Okay, so bila kita create satu pandemic, okay, kalau let's say user tu just create bodoh-bodoh je, dia create pandemic je. Pandemic harus dia create object. Kita terpaksa lah, kita kena set lah population dia apa sendiri, kita programmer, kena bubuh dalam default constructor. Population dia berapa, infected berapa, kita kena pandai lah. Tapi kalau user bubuh dalam argument ni, population dia berapa, negara mana semua, link kelas pandemic ni akan automatically assign kepada population infected ni. So user boleh pilih dia nak guna default value ke dia nak guna value sendiri. Java dia pandai lah Java ni. Bila kita bubuh satu, dia akan ambil yang ni lah. Ni kan satu argument. Dia takkan nak guna yang ni pula, ni kosong. Dia akan ambil yang ni. Okay, nampak Tuan. Yep. Maksudnya bila setiap kali user masuk ke input, dia memang akan guna normal constructor lah selama ni? Yeah, betul. Betul. Jadi, tapi sebenarnya korang boleh buat banyak pun constructor di sebenarnya. Kena berbeza lah ni dia cakap kan, ada error. Apa yang ni satu argument, ni kosong argument. Ini satu argument. Ni boleh string nama. See, error tu hilang. So yang ni instead of 1 ataupun 2, kita kena bubuh 3 lah. String nama, string umur. Maksudnya kalau saya tulis Java tahu lah yang tu ayat, yang tu nama, yang tu umur. Yes, kena ikut urutan. Okay, so bila kita create objek, kalau kita bagi satu, Java tahulah dia akan pilih, okay, ambil yang ni, satu argument. Lepas tu, okay, kita tukar ayat yang ni. Kita tulis ayat. Okay. Disebut oleh, siapa nak cakap ni kan? Sebut oleh, aku nak tulis cakap nama. Okay, so bila kita tulis sini, Omar Syafi. Bila kita run, Java automatic tahu. Ini dari main. Ini lah kita tukar. Hello. Okay. Hello disebut oleh Syafi. Sebab apa? Java tahu bila kita bubuh 2 argument, dia akan ambil constructor yang 2 argument. Okay, so korang boleh sekati. Kalau user boleh bagi 3 value, kita boleh buat something guna 3 value, macam tu. So dia tak terhad kepada 2 lah. Okay, yang ni tapi nama kena sama lah. Nama kena sama dengan ni. Lepas tu kena sama semua ni. Kalau korang nak guna, ni dia panggil method method overload. Sebab dia overloadkan argument kan. Ini kosong, ni 1. Lepas tu ni 2. Dia jadi terlebih-lebih. Jadi kita boleh cater lah. Jadi basically kalau aku tulis sini, ni umur. Lepas tu nak guna 4 argument. Okay. Dia ada error lah dia cakap. The constructor link list string undefined. Dia tak tahu constructor yang ada 4 argument. Itu beza constructor. So berbalik kepada link list kita, apa yang kita nak buat selepas kita create link list object.
Maksudnya semua link list akan sama. Kita akan, ni kan dah create kan, first dengan last. Kita akan bunuh first dan last tu, setkan kepada null. Jadi, sejurus selepas kita create link list, dia akan call yang ni. Lepas tu dia akan constructor. Akan buat anything yang dalam constructor tu. Okay. Okay, so far korang faham kenapa constructor tu kena ada and apa function dia sebenarnya? Faham? Yeah. Faham. Dia untuk ambil form tu lah kan. Yang tadi tu. Daripada kelas baru kan. Ambil pada form kelas tu. Cuma Daripada, kalau ni, dia akan jadi null lah, tak keluar apa-apa kan. tak keluar apa-apa. Sebab kita memang tak bagi tahu constructor ni buat apa selain daripada set tu je lah. Kalau kita suruh dia print, dia akan print lah. Dia keluar lah something. Macam tu. Betul tak? So maksudnya tuan, dia macam kita ni create link list tu, first dengan last tu, just nak bagi tahu sekarang ni first dengan last ni adalah null, yang tu. Yang mana? Yang ni? Entail lah. Ni. Kan kita buat objek kan. So bila ada normal constructor, dia akan ambil lah from first dengan last ni. So kita nak bagi tahu yang sekarang ni dia ada null. Kita nak setkan dia. Sebab sekarang ni tak ada value kan. Kita baru create je. Lepas tu kita nak setkan jadi null, kita guna first and last. Maksud aku constructor. Kita nak set, okay, link list akan ada first and last. Lepas tu call constructor dia, which is akan set first dengan last tu jadi null. Okay? Alright. So sekarang ni basically link list kita, dia punya variable punya part dah siap lah. Kita kena buat method pula sekarang. Method tu adalah benda-benda yang link list ni boleh buat. Contohnya apa? Link list boleh insert things from behind ke, from depan ke. Lepas tu dia boleh buat apa lagi ya? Link list boleh print value semua dalam link list tu. Tu kita tulis sendiri. Okay. Let's begin with apa? Kita nak try insert add back lah. Okay. Insert add back. Okay. Korang sekejap aku toilet sekejap. Okay, sementara tu korang ni hadam dulu sikit. Toilet break. Okay. Okay, I'm back. Oh ada echo siapa punya tu? Siapa punya mic? Dia tak ada dah.
Alright, so nak explain. Kalau aku try explain pakai cara lain sikit boleh tak? Tapi konsep dia linked list. Aku nak tukar nama je. Note tu aku nak tukar benda lain. Lepas tu linked list aku tukar benda lain. Boleh tak? Inside Boleh. aku tukar benda lain. Boleh? Supaya kita boleh berfikir dengan gunakan real life punya example Boleh. Alright. Jadi aku dah eksperimen sebenarnya. Eksperimen guna apa yang ni lah. Okay, sekejap link list. Okay. Kita akan guna orang lagi lah macam semalam tu. Sebab orang tu adalah benda yang paling dekat dengan kita. Alright, so instead of linked list, aku nak guna konsep macam barisan. Walaupun barisan tu dia punya translation je bahasa Inggeris jadi queue kan, tapi tak apalah. Kita sebab queue pun basically guna apa yang dalam linked list. So korang abaikan je lah kalau korang macam confuse, barisan ni kan queue. Aku tukar linked list tu, nama dia jadi barisan. Lepas tu instead of linked list kita simpan notes, aku nak linked list kita simpan orang. Okay, yang tu setakat tu faham tak blur-blur lagi Okay, kalau note kita ada value dengan next kan, kita boleh convertkan kepada orang punya struktur setiap orang. Kita boleh, value tu kita boleh anggap macam nama lah. Nama yang orang tu ada. Lepas tu, aku akan tulis nama variable orang selepas. Ataupun kalau dalam note, kalau note punya term dalam note yang jadi next lah. Jadi orang selepas ni apa type dia? Apa yang kita nak set dekat depan? Contoh macam nama tu kan string. Kalau orang selepas kita nak letak type dia apa? Orang. Note. Okay, so Irfan Zahin cakap note. Okay, sekarang korang kena ingat yang kita ada 3 kelas ni main, barisan, orang. And orang ni adalah note lah. Aku tukar orang ni jadi note. Note tu jadi orang lah. Note tu jadi orang. So sekarang ni note kita tak ada dah. Tapi basically struktur dia sama. Akan ada value. Ni value aku tulis lah. Value untuk note. Ini adalah next element of note. Element je lah. Okay. So siapa yang macam ada orang jawab kan, orang kan. Tapi dia barisan. Okay, dah ada rasa macam confuse sikit Okay. Basically sekarang ni konsep dia sama, tapi kita nak tukar je nama. Korang kan kalau nak tulis linked list sebenarnya dalam exam boleh je tulis barisan ke ataupun list senarai bersambung ke, boleh je, tak kisah. Okay. Sekarang ni konsep dia sama. Ini linked list this linked list. Aku tukar ni je. Dia akan korang faham konsep macam mana nak insert from back dengan gunakan term-term yang lebih senang ni lah. So basically kita ada orang dalam barisan. Orang selepas orang tu adalah ni kan, orang selepas. Kita ada orang, satu orang. Orang belakang dia jenis apa? Kucing ke? Note ke? Mestilah orang juga kan. Sebab dalam barisan tu ada orang je. Okay. So settle untuk ni. Untuk variable part orang. Barisan kita macam linked list. The first dengan last. Basically first tu kalau kita gantikan dengan dunia real life punya, kita boleh tukar jadi apa? Kita boleh tukar jadi orang pertama. Okay, so basically ni yang first in list, first person. Jadi type dia apa? Orang pertama ni jenis apa? Orang. Okay. Orang kan. Okay, so sekarang ni kita boleh buat orang lagi, orang lain pula. Sekarang mungkin korang tak ni lagi, tapi lagi aku start lukis untuk explain dia punya method tu. Mungkin nampak sikit. Orang terakhir. Last
person in list. Okay, so basically bila kita buat barisan, okay, kita nak buat constructor ni sebab constructor akan di-call sejurus selepas kita buat objek. Apa yang kita nak buat adalah, okay, ingat constructor tak ada return type, void ke, string ke, boolean ke. Lepas tu dia punya nama method mesti sebiji sama dengan nama kelas. Okay, tu yang bezakan method dengan constructor biasa. Okay, so first kali kita akan setkan, disebabkan kita baru create barisan, kita tak bubuh apa-apa lagi. Barisan tu kita baru buat. Apa yang ada sebenarnya adalah tak ada apa-apa lah. Jadi kita kena set juga orang pertama dengan orang terakhir ni apa. Sebagai apa? Kita kena set by the something. Jadi disebabkan orang pertama dengan orang terakhir tu tak wujud lagi, kita boleh set jadi pertama sama dengan null. Orang terakhir. Tu macam konsep last dengan first tu jadi null. Sebab apa? Sebab kita baru create linked list. Yang list kita kosong. First dengan last ni ada apa-apa tak? Tak ada. Jadi kita kena set jadi null lah. Okay. Sekarang kita akan jump straight to public void. Okay, instead of insert at back, aku nak guna benda lain lah. Barisan. Untuk barisan, let's see. Masuk barisan. Okay. Masuk barisan. So basically ni insert at back lah. Sebab apa aku namakan dia insert masuk barisan? Sebab nanti kita akan guna konsep sama yang kita guna untuk masuk barisan in real life. Okay, ni insert at back. Kalau korang abaikan dulu tak apa, insert at back ni. Okay, so sekarang kita boleh fikir sendiri macam mana nak insert at back tanpa rujuk apa-apa pun sebenarnya. Tak payah rujuk nota pun sekarang. Okay. Aku akan walk through korang macam mana nak dapatkan method tu lah, apa yang ada dalam method tu. Okay, nampak aku punya ni? Okay. Nampak tak aku punya warna putih ni? Nampak Tuan. Alright. Nampak. Okay. Okay, so first kali kita akan create satu barisan baru. Barisan baris sama dengan new barisan. Okay, dekat line, korang tak nampak kan? Ni. Code. Alright. Kena split dengan apa barisan, okay. Silap. Kau akan tarik display. Kenapa tak nampak? Disebut oleh Syafiq. Oh, dia kat sini. Okay, dekat barisan ni, aku baru create satu baris. Apa yang terjadi dekat background, dekat Java punya tu adalah dia akan create satu barisan. Nama barisan tu baris lah. Baris. Dia macam create satu space. Satu tempat. And then kita akan create apa? Dua benda lagi. Yang memang akan create lah, setiap barisan ada. Kita akan create orang pertama dengan orang terakhir, betul? Okay, so kita adalah orang pertama, orang terakhir. Kita go line by line. Okay, so orang pertama, orang terakhir. Sebab apa tak ada value lagi? Sebab kita baru create. Okay, orang pertama, orang terakhir. Lepas tu, constructor akan dipanggil. Jadi orang pertama, orang terakhir ni daripada tak ada value, kita akan setkan jadi null lah. Sebab itu yang kita buat dalam kita punya constructor. Okay. So sekarang kita akan fikir macam mana nak masukkan orang baru dalam barisan. Alright. So sekarang aku lukislah orang yang sedia ada. Let's say kita ada beberapa orang. Ni orang-orang aku. Okay, aku tutup ni. Ni orang-orang aku. Okay. Orang-orang mesti ada apa? Macam tadi tu. Ada nama. Okay. Nama dengan orang selepas dia.
Okay, kalau kita create orang mesti ada benda yang dalam kelas orang lah. Okay, basically ada nama. Ali Abu Bakar. Lepas tu Justin. Okay. Ali Abu Bakar Justin. Sekarang ni nama. Kan setiap orang ada nama dengan orang selepas kan. Yang ni nama. Mana orang selepas untuk Ali? Abu kan. So Ali ni dia ada nama which is Ali lah. Lepas tu orang selepas dia adalah Abu. Orang selepas dia Bakar. Ni orang yang ni value dia adalah Bakar. Macam lag sikit. Okay. Bakar. Lepas tu orang selepas dia Justin. Justin tak ada orang selepas. Jadi dia null lah. Justin ni tak ada orang selepas. Jadi kita tahu yang Justin tu adalah orang terakhir. Jadi lepas kita isi beberapa orang ni, apa kita kena tukar sebenarnya? Dekat ni putih ni. Kau tengok daripada atas ni sampai bawah sini, kita isi orang ni. Value apa yang akan bertukar? Value orang next. Orang pertama, orang terakhir. Ya betul, orang pertama, orang terakhir. Orang next tak ada. Orang next tu adalah untuk Ali Abu. So based on yang ni lah. Orang next untuk Ali adalah Abu. Orang next untuk Bakar lah Justin. Abu punya ni Bakar. Jadi bila kita dah isi, yang ni tadi tak ada tau. Ni tak ada. Bila kita baru create baris, OP dengan OT which is orang pertama dengan orang terakhir dia null. Baru bila kita create, dah masukkan beberapa elemen. Okay, sebab kita nak buat ni method apa? Insert add back tu kan, masuk barisan tu. Null ni akan berubah lah. Sebab dah ada orang kan. Dah ada elemen dalam dia. Okay, sekarang ni link list kita boleh simpan orang. Okay, so sekarang ni Ali Ali dengan Abu. Sebab apa aku tak tulis Ali dengan Justin? Sebab apa aku tak tulis nama? Nama saja. Kenapa kena beri-beri lukis orang tu sebenarnya? Nah, aku tak rajin sebenarnya nak lukis orang tu. Tapi kenapa kena lukis juga? Kenapa tak tulis orang pertama kan Ali? Sebab tak simpan dalam tu lagi. Link list. Okay, ni link list kita. Ni link list. Aku label Sebab ada objek. Basically barisan ni link list lah. Link list. Okay. Konsep dia sama. Aku tukar. Okay, ni link list kita. Aku label link list. Link list. Sebab apa orang pertama ni aku kena lukis orang, lepas tu ada nama. Sebab orang tu value juga. Sebab apa tu? Sebab orang tu value juga. Orang tu value juga. Orang yang mana? Orang ni ke orang ni? Orang Ali tu dengan orang Justin. Orang Ali dan Justin. So basically yang ni adalah orang. Which is node lah. Orang ataupun node. Ini pun orang ataupun node. Kalau korang ingat, aku punya barisan tadi tu ataupun link list, kita mesti specify orang pertama ni jenis dia apa? Orang kan? So kalau Ali dengan Justin which is the word Ali and Justin tu nama je. Tak boleh simpan nama dalam orang. Kita kena simpan orang lah dalam orang. Okay, basically tak boleh simpan value dalam node. Kita kena simpan node lah dalam node. Okay, node untuk link list tu. Okay, tu apa? Yeah. Let's say kita guna node lah instead of orang. Okay, kita kena simpan node tu dalam node lah. Jadi let's say node tu ada value kan, something like 22 ke 23 ke. Jadi yang pertama ni node dia value dia 22. Jadi node pertama ataupun first tak boleh simpan 22 je lah. Dia kena simpan sebiji node tu. Okay, dia kena simpan satu ni. Ini adalah orang pertama. Ni aku tak bulat nama je, aku kena bulat orang sekali. Sebab dia memang orang lah. Orang pertama, orang terakhir ni adalah orang. Ataupun node. Maksudnya dalam kelas baris ni dia simpan orang dengan nama lah. Dalam kelas tu. Kurang tepat.
Okay, aku buka coding Nama dengan orang. Oh, ke sebab apa juga? Sebab nama dengan orang ni kah? Ada dua ni Maksudnya sama ni kita simpan kelas tu not dengan benda tu lah. Oh, okay. Baris kita akan simpan orang je. Okay, orang pertama, dia simpan orang. Dia tak ada simpan orang dengan nama tak. Dia simpan orang je. Okay, kalau tengok ni dalam gambar ni, whiteboard ni. Dia simpan orang lah. Ini sebab aku nak label Ali ni, yang ni Ali. So basically yang bawah ni adalah values. Okay, yang ni values. Values untuk, values lah values. Yang ni orang je, objek. Okay, so far nampak tak? Baris ni is a barisan. Baris tu barisan. Barisan ni simpan orang. Macam linked list. Linked list aduh tadi dia tengah sedap cerita dia disconnect pula. Okay, so tadi kat mana? Tadi dekat list korang ni boleh simpan apa? Okay, so kalau korang perasan dalam soalan linked list, aku tunjuk sikit Contohnya soalan ni kan. Okay, yang ni disimpan pandemik ke? Disimpan note. Okay, so note tu basically like this one, array list. Public array list. Macam soalan semalam ada linked list tu disimpan car. Okay, so kita boleh decide sendiri nak simpan apa. So in this case linked list aku nak simpan orang. Okay, so setakat ni faham tak? Untuk ni kita punya linked list boleh simpan apa tu? Disimpan satu benda je. Maksudnya satu benda yang banyak lah. Maksudnya satu jenis. Dia tak akan simpan dua benda. Dia tak akan simpan dua benda yang banyak lah. Dia simpan satu benda. Satu jenis je. Orang. Ya, ada sesiapa. Okay. Faham tu. So kita faham Okay, sekarang aku sampai sini sebenarnya nak cerita pasal masuk barisan ni tadi. Okay, aku nak korang fikir macam mana kita nak masukkan orang baru dalam barisan. Okay, so dalam kurungan ni kita kena buat apa? Kita kena buat apa? Untuk masuk barisan kita perlukan apa? Kena letak data type. Okay, data type tu kita kena letak something dalam tu. Apa dia tu? Aku nak dia punya type dengan dia punya nama dia. Yang kita boleh panggil orang itu. Alamak kata lah. Kita boleh panggil benda tu. Benda yang kita nak masukkan dalam baris kita tu. Kita nak masukkan apa? Masukkan nama. Orang Ali. Masukkan value. Okay. Kita berbalik kepada dia punya asalnya. Kita punya barisan boleh simpan apa? Orang. Jadi kita nak masukkan, kita boleh masukkan orang pertama dengan orang terakhir tu dah ada dekat sini. Okay, so let's say sekarang ni yang ni dah ada. Ni bukan kita baru nak masukkan. Sangkut lah aku punya ni. Oh, aku tak sambung. Sekejap. Lah, korang freeze aku punya tu. Tak perasan pun dia freeze. Tak perasan Jom aku tak lukis. Sekejap. Orang-orang tu semua tak bergerak. Okay, sekejap Orang pertama dengan orang terakhir. Okay. Ada yang jawab tu, Nabila cakap nak masukkan orang pertama dengan orang terakhir. Alright. Saya ingatlah kamera aku ni. Okay. Okay. Alright, so basically ini dah ada. Bila satu barisan ni dah ada, kita dah ada satu barisan yang dah siap macam ni, kita nak masukkan apa?
Kita nak masukkan orang baru tu. Betul. Contohnya, okay, link list dah ada banyak nodes. Kita nak masukkan apa? Kita akan masukkan node baru. Okay. Kita akan masukkan satu benda yang baru yang list tu boleh simpan. In this case, baris kita ni boleh simpan orang. Kalau baris kita ni, barisan kereta kan, dia boleh simpan kereta, kita nak masukkan apa? Kita masukkan kereta lah. Okay. Jadi, Jadi untuk kita nak masukkan something dalam barisan, of course kita nak masukkan orang. Yang kita boleh panggil orang baru. Okay. Nampak tak kat sini? Masuk barisan ni kita akan bubuh something which is orang barulah yang type dia orang. Kat sini faham tak? Maksudnya macam orang baru tu dikira sebagai orang pertama dan orang terakhir jugalah maksudnya. Dikira tu maksudnya macam mana? Sebab dekat public class barisan ni orang pertama atau orang terakhir. Lepas tu buat masukkan barisan orang baru. So dia macam kira orang pertama dan orang terakhir juga Oh, okey. Korang confuse kat situ macam mana nak cakap Orang pertama dengan orang terakhir ni kan tengok sini kan kita dah create berapa baris? Satu kan? Satu baris, satu barisan. Jadi orang pertama dengan orang terakhir akan di-create sekali jugalah. Di kod kelas ni. Barisan ada berapa? Semua barisan ada berapa orang? Maksudku orang pertama dengan orang terakhir. Semua barisan dalam dunia ni, okay, satu barisan ada satu orang pertama, satu orang terakhir. Jadi basically, user boleh masukkan orang baru melalui dia tulis baris, nak masukkan orang baru dalam baris. So dia akan guna method, kena save dulu. Okay. Dia boleh guna masuk barisan. Maksudnya dia nak masukkan orang baru ataupun node baru dalam link list dia boleh guna method masuk barisan. Oh, okay, faham. Kita panggil method dia. Kita panggil method dia. Okay. Okay. Jadi orang pertama dengan orang terakhir ni, dia macam kita create sekali je. Kita create sekali. Jadi bila kita create satu baris, kita akan stop dekat sini lah basically. Kita akan stop dekat sini, kita buat orang pertama, orang terakhir, lepas tu constructor. Lepas tu yang bawah ni, dia akan coding yang bawah ni, masuk barisan ke, nak kira orang ke, nak buat apa ke, dia akan dipanggil bila kita nak je. Okay. So let's say kita sekarang dah ada barisan yang panjang lah, macam 5-4 orang. Lepas tu kita nak masuk orang baru. Kita kena gunalah method masuk barisan. Okay. So basically kita akan masukkan dalam barisan, kita akan macam panggil orang yang baru nak masuk tu orang baru. Supaya kita boleh buat operasi dalam ni. Kita nak buat apa dengan orang baru ni. Okay, berbalik kepada kita punya whiteboard ni. Okay. Alright, so let's say aku create orang dekat sini. Coding tengok coding Okay, ini ada error ni dia cakap kena ada orang dalam ni, nak masukkan barisan tapi tak ada orang. Macam mana yang dia macam tu? Jadi aku nak create satu orang. Orang newcomer lah. Newcomer sama dengan new orang. Okay. Sekarang ni newcomer ni dia nak masuk barisan. Aku masukkan dia dalam masuk barisan ni. Si error dah hilang. Jadi dengan newcomer ni kita akan kena proses. Kita kena proses dia, kita kena proses list kita untuk buat something. Okay, sekarang aku dah create newcomer tu kan. Orang baru tu. Aku akan lukis dalam bentuk kat sini. Ni siapa? Newcomer tu orang yang baru tu. So dia tak masuk barisan lagi. Kita baru just create je. And kita punya masuk barisan punya method tu kosong lagi. Ni siapa? Newcomer Newcomer. Alright. Kita nak masukkan dia dalam ni.
apa yang kita kena buat dulu first sekali? Ni sekarang daripada sini sampai sini adalah kita punya barisan yang sekarang. Okay, belakang Ali ada Abu, belakang Abu ada Bakar, belakang Justin ada Nal sebab newcomer ni tak masuk lagi. Okay, belakang Bakar ada Justin, belakang Justin ada Nal. Lepas kita masukkan newcomer, belakang siapa yang tertukar? Belakang siapa yang akan bertukar orang lah? Belakang Bakar. Bakar. Okay, bila kita masukkan orang baru dalam barisan, kita nak letak dia kat mana? Kenapa korang cakap Bakar? Sebab dia, okay, belakang Bakar kan Justin kan? So, korang fikir dia ganti ke macam mana? Oh, kira macam belakang Justin. Sebab barisan ni, kalau nak beli makanan kat kantin, tak kalau korang datang nak beli makanan, tu korang sepak yang last ni. Korang mesti masuk belakang dia kan? So kita boleh ganti, kita nak masukkan. Kalau korang nak buat method lain, yang macam ganti dengan masukkan boleh juga. Lepas ni kita fikir pula. Kalau nak buat lain, ikut sekati. Kita punya ni fleksibel. Jadi newcomer ni dia nak masuk dalam barisan ni, dia datang, dia akan duduk dekat. Dia akan duduk dekat sini, dia datang. Dia duduk dekat sini. Jadi, sekarang ni, sebelum dia masuk, Justin ni, belakang dia adalah Nal. Jadi, kita kena tukar. Okay, aku tunjuk coding ni. Coding untuk orang ni. Orang selepas. terakhir kan? Orang terakhir punya selepas. Orang terakhir akan berubah nanti kan? Betul. Okay, yang tu dia punya idea dia. Betul tu? Orang terakhir akan berubah. Okay, tapi sebelum kita ubah orang. Ya, macam mana tu? So, newcomer tu jadi orang terakhir lah. Ya, betul. Betul. Kan logik kan? Kalau ikut logik, dalam barisan, mula Justin. Lepas tu, newcomer ni datang. Dia nak beli tiket ke apa. Lepas tu orang terakhir, of course lah jadi newcomer. Okay, so basically Justin sekarang point to Nal. Tak ada orang. Kita kena tukar Justin punya orang lah. Maksudnya orang selepas Justin tu siapa. Okay, so sekarang ni macam mana kita tulis dalam bentuk kod? Okay, aku buka coding ni. So Justin tu tak semestinya Justin, dia boleh jadi sesiapa ya. Jadi bolehkah kita guna macam Justin dot orang selepas sebab orang selepas ni sini kan. Orang selepas ni sini, tapi boleh ke Justin dot orang selepas? Tapi Justin tu string. Dia bukan orang. Okay. Justin tu mewakili apa sebenarnya? Dia adalah apa dalam barisan tu? Nama. Maksud aku orang Justin tu lah. Orang seketul Justin. Seketul orang ini, dia mewakili apa? Orang terakhir. Orang terakhir. Okay, so sekarang ni orang terakhir kita adalah Justin. Okay, so kita boleh guna variable orang terakhir. Sebab apa kena guna orang terakhir? Sebab dalam barisan kita ada orang terakhir je. Kita ada Justin ke, sesiapa ke. Kita kena refer apa yang ada dalam variable ni je. Kita punya barisan je. Okay, so basically masuk barisan orang baru. Jadi kita kena tukar orang terakhir punya orang selepas. Okay, since orang terakhir ni adalah orang, kita boleh tulis je. Orang terakhir. Macam mana nak tukar dia punya orang selepas? Okay, orang selepas. Okay, bolehlah orang selepas Kita tulis je orang terakhir. Equals to. Untuk access. Okay, kita tak tukar orang terakhir lagi. Kita nak tukar orang selepas orang terakhir. Bukan orang tu sendiri. Bukan kita nak tukar Justin ni. Bukan nak tukar OT ni. Kita nak tukar orang selepas OT. Macam mana nak access? Tambah. Okay. Orang terakhir ni adalah jenis orang kan. So since dia adalah orang memang confirm ada orang selepas. Jadi kita boleh tulis dot orang selepas ni dah ada keluar sini. Orang selepas. Oh, dia jadi pada dia link kepada kelas. Dia link kepada orang tu. Sebab tu korang kena nampak dia punya link tu macam mana. Okay, so basically semua orang dalam ni adalah orang yang ni, yang sejenis ni. Sejenis tu maksudnya satu type lah. Semua orang akan ada nama, semua orang akan ada orang selepas. Tak kira lah orang terakhir ke, orang pertama ke. Dia adalah orang kan. Since dia orang, kita buat sini orang. Dia kena adalah ni semua. Okay.
So kita boleh tukar yang ni, since walaupun dia dalam barisan, OT ni dalam barisan, tapi still dia adalah orang. Kita boleh tukar orang selepas dia dengan access dia macam ni je. Okay, so sekarang ni kita nak tukar orang terakhir punya selepas. Orang terakhir siapa sekarang? Sebelum newcomer masuk. Justin kan? Nak tukar Justin punya selepas jadi siapa? Sekarang Justin, orang selepas dia null. Nak tukar kepada siapa lepas ni? Newcomer. 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 Okay. So newcomer tu nama dia. Nama Orang newcomer baru. siapa punya? Orang baru. Orang baru. Okay. So sebab kita dah create yang atas ni. Okay, aku tukar lah. Ni newcomer ni dia punya variable. Tak kisahlah. Okay, kau dapat idea kan? So newcomer tu akan masuk dalam ni. Lepas tu dia akan jadi, kita akan set instead of orang terakhir ni, orang selepas dia sebelum ni, sebelum kita jadikan line ni, kita akan jadikan dia, okay, kita akan jadikan dia orang barulah, kita tukar daripada null jadi orang baru. Okay, so basically apa yang kita pass kat sini, orang newcomer ke, budak kecil ke gitu tu kan. Okay, budak kecil kan. Which is, dia mesti orang yang budak tu. Kita nak masuk ke budak kecil. Budak kecil ni akan pergi ke sini. Dia akan akses masuk barisan ni, baris ni. Pergi sini, masuk sini. Orang terakhir dalam list tu akan jadi orang baru. Maksudnya orang selepas orang terakhir yang sekarang. Okay, so sekarang kita dah basically dah masukkan. Aku tunjuk whiteboard Kita dah masukkan newcomer tu. Okay, ni dia jalan kan, dia jalan. Lepas tu dia masuk dalam list kita. Macam ni. Apa lagi kena ubah? Apa lagi yang korang nampak macam tak betul ni? Walaupun dia dah masuk tapi ada benda lain kena ubah ni. Nama dia tak ada. Nama dia tak kisahlah. Nama dia kita boleh tukar lah kat sini. Nanti kita boleh setting lain. Yang maksud aku berkaitan dengan barisan tu. Orang terakhir. Orang terakhir bukan lagi newcomer. Betul. Orang terakhir tu dia tak jadi newcomer kan. So proses dia macam tu. First kali kita dah set. Okay, newcomer masuk belakang Justin. Kita dah set dekat line ni lah. Naik line yang ni. Orang terakhir. Orang terakhir selepas. Okay, orang terakhir selepas orang terakhir yang sekarang. Orang selepas orang terakhir adalah orang baru tu which is newcomer. Tapi sekarang ni orang terakhir tu tak berubah lagi. Kita tak tulis dalam kod lagi. So kita kena tukarlah orang terakhir tu. Jadi apa? Sama dengan Orang baru. Orang baru. Okay. Orang baru. Okay. Orang baru. Okay. So orang terakhir sudah bertukar menjadi orang baru. Okay. So bulatan ni pun sudah hilang daripada Justin. Yang atas ni pun tukar. Tak jadi ni. Lepas tu jadilah newcomer. Lepas tu bulatan tu ada sini. Lepas tu ni adalah OT punya variable dah jadi newcomer. Sama macam note. Tuan start. Balik ni. Tengah-tengah sedap, faham lah. Tiba. kan.
Okay guys. Okay. Do. Sebentar ya. Tu korang tengah borak apa tu? Dia tak masuk dekat belakang orang terakhir lah kot. Soalan je Korang tengah ni Kita tengok soalan korang ada bincang ke tadi? Bagus bincang. Mantap Ada soalan Tuan yang ada orang baru. Saya ada soalan. Kalau buat orang selepas jadi orang baru. Okey. Sekejap. Start. Okey. Kod. Nak buat apa orang selepas jadi orang baru? Orang selepas apa? Tu soalan dia yang akan timbul. Orang selepas siapa dia? Sebab kita kena mention lah orang selepas tu orang selepas siapa. Kan? Boleh tu cakap. Kalau ada satu barisan depan kita kan, orang memang betul-betul orang barisan dekat kantin dengan beratur. Okey, siapa orang selepas? Boleh jawab tak? Ada satu barisan. Orang selepas siapa-siapa je lah kan? Ya, orang selepas lah. Siapa je lah. Jadi kita kena specifically cakap orang selepas siapa punya lah. Orang selepas orang pertama siapa? Baru boleh jawab kan soalan tu. Jadi bila nak set orang selepas jadi orang baru, orang selepas tu siapa punya? Orang selepas mana? Faham tak? Faris. Maksudnya orang selepas tu kayak dia orang terakhir. Hello? Orang selepas akan jadi orang terakhir. Okey, yang kod ni faham tak? Orang selepas ni orang terakhir punya orang selepas. So orang terakhir tu orang selepas tu orang terakhir tu. So dia kayak dia orang ni faham kat sini? Yang ni maksudnya orang selepas tu duduk belakang Justin, betul tak? Yang mana? Yang orang yang ni faham lah. Okey, orang betul tak? Orang baru tu akan duduk belakang Justin, which is sekarang ni orang terakhir lah. Dekat sini lah kod tu. Kod yang orang selepas jadi orang baru tu. So orang terakhir tu sama dengan orang baru. Okey. Boleh jap. Orang selepas jadi orang baru. Yang macam awak tulis ni dekat dalam chat ni, yang ni punya kan? Tapi kalau tulis macam ni lah, orang selepas kepada orang terakhir. Yang next night. Yang ni? Maksudnya kalau next night tu tulis orang selepas sama dengan orang baru. Bukannya orang terakhir sama dengan orang baru. Orang terakhir sama orang baru, okey. Dia ada error kat sini. Macam soalan tadi lah, dia cakap orang selepas ni cannot be resolved. Dia tak tahu siapa orang selepas tu. Faham tak? Orang selepas tu dia tak boleh sesuka hati kita tanya dalam barisan ni siapa orang selepas. Oh, dia macam tak tahulah benda apa tu orang selepas ni siapa? Kita ada barisan dalam 50 budak kan depan kita sepanjang ni daripada sini sampai sana. Dari rumah ni sampai ujung padang sana. Okey, aku tanya korang, siapa orang selepas? Boleh tak jawab? Tak boleh kan? Tak boleh. Jadi bila cakap siapa orang terakhir, boleh jawab lah sebab dalam barisan tu ada orang terakhir. Kalau dalam orang pertama boleh kan? So kena mention macam ni. Orang terakhir punya selepas kita tukar jadi orang baru sebab sebelum ni dia null. Aku komen sikit. Tukar orang selepas orang terakhir. Jadi macam pelik lah sebab kita duk buat coding lepas tulis ayat biasa yang macam pening sikit. Okay, so basically tukar orang selepas orang terakhir. Sebab sebelum ni dia null. Sebab sebelum ni orang selepas orang terakhir tu null. Okay. Jadi kena tukar ni. Okay, so sekarang ni belakang orang terakhir yang lama ada orang baru. Jadi orang terakhir yang baru which is kena tukar lah. Orang terakhir yang baru adalah orang baru tu. Sebab orang baru tu orang selepas orang terakhir lama. Korang kat situ ada problem tak lagi tak? Faris ke siapa ke orang lain ke?
orang selepas tu tak boleh guna sebab dalam kelas ni dia tak ada orang selepas. Betul. Orang selepas tu tak ada. Sebab kita tak ada kan, kita tak declare orang pertama ada sini, orang terakhir ada sini. Orang selepas tu kita ada dalam ni. So dia nak cakap macam, so orang selepas ni akan jadi orang terakhir lah. Orang selepas akan jadi orang terakhir. Orang selepas orang terakhir akan jadi orang terakhir. Betul. Orang selepas orang terakhir, which is orang baru. Akan jadi orang terakhir. Orang boleh, okay, kalau buat macam ni boleh lah sepatutnya. Sebab yang ni, orang terakhir dan orang selepas ni adalah orang baru. Jadi orang baru kat sini boleh tukar macam ni. See, tak ada error. Boleh lah. Tapi kita dah, ni orang sama je. Orang terakhir dengan orang terakhir dan orang selepas ni. Okay, so basically ni je kod dia. Dua ni je. Dalam logik untuk masukkan orang baru ataupun node baru, first kali kita akan tukar whiteboard. Okay, kita akan tukar orang terakhir yang sekarang ni sebelum newcomer ni masuk. Okay, dia kan dia point ke null kan. Okay, first kena tukar Justin ni no longer points to null. Kita kena tukar points to orang baru which is newcomer. And then since orang ni newcomer ni dah ada belakang Justin, orang terakhir lah dia jadi. So orang terakhir ni kena tukar. Dia kena tukar satu one by one. Okay, apa yang kita suruh dia buat, dia buat. Okay, so sekarang kita nak test. Kita nak test kita punya kita punya coding. Tapi kita tak ada ni apa method untuk print orang-orang ni semua. Nak print nama dia tak ada. So kena buat dulu lah method tau. Aku tak sini lah. Kamu tak tulisan dia? Nampak. Okay je tuan. Okay, alright. Sekarang kita buat satu method. Lepas ni kita boleh try lagi punya ni barisan ni. Jadi kita public void. Kita nak apa yang orang panggil? Nak sebut nama sesuatu. Sedap sikit nama method. Sebut nama. Call student. Okay, call sebut nama semua orang. Sebut nama je lah. Okay, sebut nama. So bila kita call sebut nama ni, apa yang kita nak adalah kita akan sebut nama semua orang dalam barisan kita. Okay, so kena fikir logik dia lah macam mana. Aku bagi first line dia adalah kita kena buat satu orang yang mana temporary punya orang untuk kita gunakan. Sekejap orang current ni kurang biasa current ni maksudnya sekarang lah. Aku ni lah kena jadi cur orang sama dengan ni orang. So cur orang ni dia macam kita create je orang yang bodoh-bodoh je, kita nak bagi macam lepas ni kita nak ganti je. Kita buat macam ni. Kita buat temporary punya orang which is cur orang. Cur orang ni basically apa yang aku nak buat adalah mula-mula dia akan jadi orang pertama. Okay. Jadi kita boleh call lah cur orang.name akan return Ali. Lepas tu aku nak cur orang tu jadi orang seterusnya. So cur orang.name akan jadi Abu. Faham tak dia punya konsep dia? Cur orang tu. Kita akan gunakan cur orang tu mula-mula jadi ni. Jadi ni. Kita akan gerak ke belakang guna cur orang tu. Itu faham tak korang? Kurang tuan, kurang. So dia akan berubah lah kedudukan yang first. Dia akan berubah. So kalau orang ni maksudnya sekarang ni kita nak nama siapa? Mula-mula sekali, okay kita akan start pada awal lah. Mula-mula sekali kita nak nama siapa? Ali kan? Ali tu siapa dalam barisan kita? OP. Orang pertama. Orang pertama. So kita boleh set orang yang sekarang kita nak ni sama dengan apa? Orang pertama. Orang pertama kan. So current person, current orang sama orang pertama. Ini sama lah macam korang punya node kan. Current node sama dengan first node ataupun first. Okay.
Sekarang kita akan guna while. Tuan tengah present. Oh ya, yeah. Allah, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Sekarang tak cakap. Okay. Care orang sama orang pertama. Okay, ni starting point lah. Nampak tak screen? Nampak kan? Okay, so sekejap. Oh, tadi kau tak nampak screen kau? Tadi nampak. Baru Nampak. Ni baru nampak kan? Nampak. Oh, tadi tu borak ada ni lah. Tadi nampak, sekarang tak nampak balik. Encik nak cakap. Sekarang nampak sekarang? Nampak. Oh, tadi aku borak panjang tu nampak lah, bukan kosong lah. Dia buat dia apa? Alright. So sekarang ni orang ni orang yang sekarang mula-mula sekali kita akan start dengan orang pertama lah. Kita mesti ada starting point. And then kita nak, kita akan print nama tu selagi apa? Selagi aku bagi hint lah. Selagi orang ni ada apa? Selagi orang ni adalah apa? Orang terakhir ke? Kalau kita fikir kan, selagi orang tu orang terakhir, tak ikut kenal. Selagi tak kenal. Okay, betul. So selagi orang tu dia tak kenal kan? Maksudnya orang tu wujud lah, dia bukan null. Null tu maksudnya orang tu tak wujud. Isn't equal to null. Selagi orang yang sekarang kita nak minta nama dia tu wujud, kita nak print nama dia. So basically, kita akan print nama siapa? Ali. Orang pertama, betul. Ali, ada jawapan Ali, ada orang pertama. Orang pertama, dia akan print orang pertama. Okay, dia akan print orang pertama. Lepas tu kita bergerak ke orang kedua. Kita bergerak kepada Abu. Dia, kalau ikutkan kod ni, kalau kita print nama orang pertama, dia akan print nama orang pertama je lah. Walaupun kita dah bergerak ke Abu. Kena increment kan dia. Okay, increment tu betul. Tapi kita nak print tu nama apa? Kita buat variable ni untuk represent orang yang sekarang ni. Orang yang sekarang kita tengah lalu ni. Okay, aku tunjuk ni. Okay, let's say aku punya ni. Aku punya marker ni adalah orang. Okay, tak clear sangat lah. Okay, so let's say ini orang. Okay, macam mana? Kalau macam sisa dua penilaian tu, kita guna yang kita buat sebut nama ni. Sekejap. Oh, sorry. Ni dah sebut nama tu kan? Ni dalam okay. Okay, so sekarang kita nak print nama siapa? Kita nak print orang tu lah. Orang. So, first time kita run loop ni, orang akan point tu orang pertama kan? Jadi, first time kita run loop ni, orang akan print nama siapa? Nama orang pertama lah. Tapi lepas tu kita nak tukar orang ni jadi orang lain pula. Nak set kepada siapa? Orang selepas. Okay, orang selepas tu siapa punya? Orang selepas. Orang selepas tu orang baru punya. Orang pertama ada orang selepas. Orang pertama ada orang selepas. Orang baru tu orang seterusnya. Okay, yang tu betul. Current orang dan orang selepasnya. Okay, orang dot orang selepas. Sebab apa tak letak orang pertama? Oh, bila loop nanti dia guna orang. Dia akan start dekat orang kedua je lah. Sebab dia akan jadi orang selepas orang pertama. Jadi dia orang kedua sampai habis. Jadi, aku tunjuk ni dia punya whiteboard ni. Orang. Ni maka aku ni orang. Kita macam pointer lah dia punya penunjuk dia. Orang akan tunjuk dekat Ali. Kita set dulu kan orang aku tunjuk ni whiteboard. Aku tunjuk coding. Okay. Orang mula-mula dekat coding ni, dekat kod line 20 ni, kita set ni orang ni, marker ni penunjuk dia. Sama dengan Ali. Lepas tu kita buat apa? Kita check dia null ke tak. Orang ni ada orang kan, wujud kan. So kita pilih nama dia. Ali. Lepas tu orang ni nak point dekat tempat lain pula. Nak point dekat siapa? Mestilah Abu kan. So orang selepas yang dekat kita punya marker ni. Di sinilah. Sebab tu orang sama dengan orang dan orang selepas. Jadi kita akan print Abu. Lepas tu kalau macam member kita cakap tadi, dia cakap nak setkan orang ni, marker ni,
always dekat orang selepas orang pertama, dia akan start kat sini je lah. Abu. Jadi kita nak bergerak orang selepas orang yang sekarang kita tengah tunjuk ni. Orang selepas orang sekarang kita tengah tunjuk. Orang selepas orang sekarang kita tengah tunjuk. Orang selepas orang sekarang newcomer. Orang selepas orang sekarang kita tunjuk ni which is newcomer. Dia dah null. So cycle kita akan stop kat situ. Ke orang dot nama. Okay. Oh, Nabila jawab tadi, tak perasan jawapan Nabila. Okay, ke orang dot nama. So basically kita akan print nama, lepas tu kita akan bergerak ke orang selepas lah, out of current orang. Ada soalan tak? Ni kena create constructor untuk kita bagi tahu, sebab every time kita nak create orang, kita mesti nak bagi nama kan. Nama sama dengan string. String nama sama dengan lepas tu orang selepas. Tuan, screen recording dia. Oh, sorry. Tapi ni aku prepare je dulu untuk ni saya. Okay. Aku tambah constructor dekat ni. Lepas tu kita dah boleh gunalah kita punya ni link list ni, sebab kita dah boleh masukkan orang dalam barisan. Okay, aku ni present lah. Your entire screen. Dia cantik sikit kalau present. Okay, so basically sekarang kita dah boleh guna kita punya ni. Okay, so kita nak masukkan. Screen tak nampak lah, ke saya seorang je? Nampak? Korang lain nampak tak? Tak nampak. Tak nampak. Ya, ada je. Nampak. Ada kan? Sebab dia cakap sini presenting. Ada. Ada Okay, ada. So, alright. So sekarang ni kita nak masukkan orang dalam baris. Kita kena buat baris dot masuk barisan. Kita nak masukkan siapa? Kita tulis new orang lah. New orang. So basically yang ni dia singkatan untuk ni, untuk orang temporary sama dengan orang. So yang ni kita create orang baru kan. So instead of kita buatnya ni, kita just copy yang ni je. Untuk sini. So kita boleh create terus lah, tak payah nak buat objek baru. Okay. So ni orang, kita bagi dia nama Ali Abu Justin Bakar. Ali Abu Justin Bakar. Hussein. Okay. So udah ada the constructor orang string. Oh tak save. Alright. So sekarang ni kita dah create satu baris yang mana first kali of course lah orang pertama orang terakhir akan dicipta, lepas tu orang pertama terakhir akan jadi null. Lepas tu kita akan masukkan seorang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang. Okay, sebenarnya masuk barisan kita ni dia ada problem sikit sebenarnya. Baris dot, kita nak sebut nama semua orang. Kita run. Dekat sini tak ada error kan? Dekat sini okey, sini okey, sini tak ada error. Kita ada error dekat sini. Dia cakap cannot assign field orang selepas kepada orang terakhir. Okey, kita tengok siapa, orang yang mana dia tak boleh masukkan tu. Dia tak boleh masukkan orang selepas Hussein. Orang selepas Bakar. Bukan. Oh, dia tak boleh masukkan Ali tu dia cakap. Sebab apa? Bila kita create
kita create barisan, orang pertama dengan orang terakhir tu dia macam tak ada orang tau. Jadi masuk barisan ni, dia kena masukkan orang baru dalam belakang orang. Kita punya code ni, orang baru dia mesti orang selepas orang terakhir. Tapi first time kita create barisan, orang terakhir tu tak ada. Jadi dia letak mana orang selepas ni, orang selepas orang terakhir ni tak wujud. So dia tak boleh masukkan Ali ni. Ali ni nak masuk belakang siapa? Dia tak ada ni. Dia tak ada orang terakhir barisan tu. Jadi kita kena masukkan satu lagi if kat sini untuk handle bila kita nak masukkan orang baru and barisan kita tak ada orang lagi. Sebab kalau ikutkan yang ni, orang baru akan masuk belakang orang terakhir. Tapi bila kita baru create barisan, kan, orang terakhir tu tak wujud lagi. Basically kita boleh check if boleh check orang pertama lah. If orang pertama tak wujud, so, kalau orang pertama tak wujud, first kali kita akan check nak masukkan orang baru. Kalau orang pertama tak wujud lagi, kita akan jadikan orang baru ni orang pertama. So orang pertama akan jadi orang barulah. Orang baru. Dan juga satu lagi, kita boleh tulis orang terakhir akan jadi orang pertama jugalah. Sebab dalam barisan kita tu ada seorang je. Okay. Korang follow tak yang ni? Ini faham tak? Nak kata yang sekarang ni tak ada orang lah. Tak ada orang. Lepas tu dia nak masukkan orang baru. Kalau coding kita yang lama, walaupun tak ada orang, dia akan masukkan belakang orang terakhir juga. Dia tak tahu yang barisan itu tak ada orang. Kita tak handle lagi benda tu. Jadi walaupun tak ada orang, dia macam expect ada orang juga. So bila tak ada orang sebenarnya, dia macam tak tahu orang buat apa. Error lah. So sekarang kita kena handle. Kita kena check dulu orang baru ni. Okay, orang pertama sama dengan kalau orang pertama tak wujud, kita akan jadikan orang baru ni orang pertama. Lepas tu orang terakhir pun jadi orang pertama lah sebab seorang je ada. Faham tak yang tu? So else lah yang ni. Yang ni else. Kalau orang pertama tak wujud, kita run code ni. Kita jadikan orang baru orang pertama. Kalau orang pertama wujud, kita akan guna code yang ni. Masukkan jadi orang kedua ke ketiga ke, tak kisahlah. Jadi bila kita run, dia boleh lah. Ni link list kita create sendiri. Ali, Abu, Justin, Bakar, Hussein. Okay. Basically yang ni note lah. Ni note. Ni korang punya note. Note. Ni link list. Untuk macam yang kita add nama tadi, kalau kita nak user masukkan pun boleh kan? Kita nak macam mana? Masukkan apa? Dapatkan user yang masukkan nama. Boleh. Juga kan? Kita, boleh. Lagi ada string. Boleh. Kita boleh buat scanner kan? Boleh. Scanner equal new scanner system.in kan? Kena ni, apa panggil, import. Okay, so kita akan masukkan string nama sendiri sama dengan scanner dot xline. Okay, so sekarang kita buat scanner. Scanner ni adalah untuk kita minta input daripada user kan. Lepas tu kita akan minta input daripada user. Okay, masukkan nama. Tapi sebelum tu aku nak tulis arahan untuk aku. Masukkan nama. Buang ni ya. Dengan periline supaya yang ni tak akan minta periline yang sama. Okay. Nama sendiri ni kita boleh bawa sini. Okay. So nama orang pertama akan jadi akulah. Okay. Bila masukkan nama Syafi. Syafi, Abu, Justin, Bakar, Hussein. I see. Okay, so ada korang ada tak yang blur-blur lagi dekat dua method ni? Kita baru dua method ni. Tapi kalau korang faham yang ni, yang lain pun lebih kurang je. Dia punya logik dia sama. Rasanya dah makin okey lah. Okay ya. Nampak. So basically aku guna term-term bahasa Melayu ni untuk bagi korang nampak supaya boleh
linkkan dengan link lah. Bagi samakan dengan real life punya situation. Yep. Okay. Grace macam advance sangat. Advance sangat Yep. Dia macam complicated kalau bahasa Inggeris. So bahasa Melayu ni macam okay. Dia nampak kan. Sebab basically idea dia yang ni je. Korang kena tulis bahasa Inggeris tu coding je. Idea korang fikir maksudnya lukis gambar orang. Lepas tu note so jadilah last first. Siapa ada soalan? Dekat line ni ke mana-mana segment lah, tak kisahlah, tak payah satu method pun tak faham. Tak faham satu line pun tanya je lah. Dia macam kalau kita buat coding ni macam kita cakap sekarang ni orang pertama ni, orang terakhir ke macam mana? Betul. Exactly, macam tu. Coding ni sebenarnya kita bagi arahan je dekat PC. Kita nak suruh dia buat apa. Kalau kita tak suruh, dia tak buat lah. So basically, apa yang korang fikir, itulah yang korang kena type sebenarnya. Okay? Apa yang korang fikir. Contohnya, apa-apalah tak kisah. Korang nak kira, korang nak kira contohnya, kira area rectangle. Okay, so macam nak kira area rectangle? Apa kita perlukan, apa kita kena buat. Dua tu je kena fikir. Apa kita perlukan, apa kena buat. Kena ada length lah, length. Okay, kita kena ada length kan. So apa yang kena ada tu, kita kena buat variable lah. Tu je. Length dengan width. Length. Width. Macam tu. So apa yang korang fikir itulah apa yang korang type. Okay, lepas tu length dengan width ni tak ada value kan. So macam kalau macam aku nak kira area rectangle kan. Mesti kena dapatkan length dan width kan. So minta daripada user. Scanner sama dengan tak padam tadi so sekarang minta length dan width. Aku tak tulis lah. Sila masukkan length dan width. Length sama dengan scanner dot. So korang baru nampak yang tu. Yang programming ni sebenarnya kita bagi tahu PC je apa kita nak buat. So next line tak boleh lah, next in. Okay, lepas tu width pula. Ganti sini. Kita nak buat apa? Kita nak kira kan. Integer area sama dengan length times width. Tapi sekarang ni kita baru kira je. Kita tak suruh PC tunjuk lagi kita punya area. So buatlah tunjuk pula. Kita ada print dalam kurungan area. Yes, kita kena one by one kena tahu dia. Sebab komputer ni sebenarnya dia macam bodoh sikit. Tapi bila dia pandai, dia buat laju. Tu je beza kita dengan komputer. Apa yang programming ni boleh buat, kita boleh buat. Tapi kita buat slow lah. Tapi PC ni kena ajar satu-satu lah. Kalau tak ajar, memang tak pandai. Contoh macam ni kan. Okay, memang nak kira area. Sekarang area dah kira. Tapi kita tak suruh dia print pun, dia tak print lah. Dia nak buat apa, dia kira lah. Tak ada sini. Sama macam ni. Macam barisan ni kan. Korang nak sebut nama. Contohnya kan. So, okay. Sekarang, kita suruh komputer kan. Sekarang, orang ni, kita start dengan orang pertama. Okay. Lepas tu, kita akan check current orang ni, no tak? Orang tu wujud tak? Tanya dia. Orang tu wujud tak? Okay, wujud. Kalau wujud, print nama. Lepas tu, orang sekarang tu, kita akan pergi orang seterusnya. One by one kena bagi tahu dia. Bergerak macam mana, nak tunjuk apa, nak kira apa, semua kena tulis satu. Okay, any questions? No. Tak ada. Tak ada Okay, tak ada. Aku sebenarnya nak buat soalan yang korang tunjuk tu, aku dah explain lama sangat. Tapi tak apa, disebabkan korang dah faham ni, lepas ni should be easier lah. Lepas ni kita sambung. Aku mungkin boleh buat video kot. Kalau aku free, aku buat video sebelum korang malam ni. Malam esok kalau nak, Roger je dalam group tu. Sebelum korang exam tu. Test tu. On je. Alright, cun. So untuk malam tu sampai. Yeah, okay. So malam ni sampai situ je. Kalau ada soalan bagi tahu je dalam group tu semua. Tak kisahlah bagi soalan ke gambar ke tanya ke apa. Okay? Okay. Alright. Thank you semua. Thank you sebab
Alright. Thank you for watching. Thank you. Thank you, Alright. friend. Nanti siapa Thank yang you.